سر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله قول النازم سبيل دين الحق. Sambungi lagi kitanya, masih lagi pada matan selawat dan salam atas keluarga dan sahabat Nabi ya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dah. Minta rahmat sejahtera Allah Ta'ala tu minta diturunkan di atas keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, wa man tabi' dan di atas mereka yang mengikut, akan sahabat tadilah. Mengikut sabila dinil haqqi, akan jalan agama yang sebenar, ghaira mubtadi', tidak mengajarkan atau tidak lain daripada jalanan ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah ni ada 72 firqah tu lah. Wasintani wasaba'ina finna itulah orang panggil 72 firqah tu. Itu ahli mubtadi'. Soalnya masuk ngakau sungguh kedak tu, tengok dalam kitab syarah Aqaidul Adudiyah. Aqaidul Adudiyah. Syarah bagi Imam Jalaluddin Ad-Dawani. Dia kata sebenarnya wasintani wasaba'ina finnar ni orang panggil cakap atas jalan takhwif, untuk menakutkan saja. Tu bukan kata wajib neraka 72 firqah tu. Kenapa soal neraka ke tak neraka ke? Itu bukan soal bukan hijab kita, itu hijab Allah Taala. Artinya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah Ta'ala nak ampun dosa bid'ah, sesat, fu' ahli mubtadi', yang mana ahli bid'ah yang dikerjakan tu tak sampai ke tahap kufur, harus saja, boleh saja, kerana Allah Ta'ala janjinya dia nak ampun sekalian dosa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak Allah Ta'ala tak ampunnya ialah dosa menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu jadi kadang-kadang setengah orang kata 72 puak Nabi kata wasintani wasaba'ina finnar, wajib ngaka tu. Tak betul tu gitu. Bukan wajib ngaka. Nah, pas Nabi kata finnar tu, atau orang panggil cakap tu atas jalan tahwif, nak menakutkan saja. Jangan kita hampiri ke orang panggil 72 puak ni. Kerana mereka punya jalanan tu seolah-olahnya membawa ke diri mereka tu ke neraka. Neraka tu masuk sungguh kedak tu bawah masyiatillah lah. Kalau orang panggil bid'ah mereka ke tahap kufur, tu tak masuk syurga, tak masuk neraka. Tapi kalau bid'ah mereka tu setakat sesat saja, tak naik ke tahap kufur, maka masih lagi duduk di bawah keampunan Allah Ta'ala. Nah, tu. Kata dianya qalal Fayumi, telah berkata oleh Syekh Fayumi. Tu dia kata di mana fil misbah dalam kitab misbah. Dalam kitab Qamuh ni, Qamuh misbah. Dia kata kena tu maka kau bagi qalal Fayumi wasabilu, bermula sabil ni at-tariqu tu khabar, ialah jalan. Sabil dengan tariq ni jalan lah. Tu wa yuzakkaru wa yu'annasu. Gitu. Dan dimuzakkarkan dia dan dimuannahkan dia. Maknanya boleh digunakan, orang panggil pada muzakkar pun boleh guna. Sabih atau tariq pada muannah pun boleh guna. Tu. Gitu deh. Wa yuzakkaru wa yu'annasu. Dan dibuat muzakkar dan dibuat muannah lah kan dia. Gitu dia juga. Jadi kalau muannah ke mana? Tariqah lah kalau ke mana? Tak boleh tak jangan ni. Qala Ibnu Sakki, dan telah berkata oleh Ibnu Sakki. Apa Ibnu Sakki ni? Wa jam'ul muannatsi, dan bermula jamak muannah bagi sabil. Kalau kita buat jamak muannah ni kita buat jamak muannah, sabil tu mufrad.
Kita buat jamak muannas bunyi kan subulun, ialah subul. Jadi subul tu jamak muannas. Jamak muannas bagi sabit. Gitu pula. Jamak muannas lafaz sabit ialah subul lah maknanya. Gitu. Kama ay wadzalika jam'ul muannasi subulun tadi tu kama ay kainun kama qalu, seperti mana adalah seperti mana barang yang telah berkatalah oleh mereka itu. Siapa ulama lah? Subulun ay unuqun. Gitu. Wa jam'ul muzakkari atau pada kata jam'u muannasi ini masih lagi maqal bagi qala Ibnu Sakib. Dia kata jamak muzakkar dari jamak muzakkar jamak muzakkar bagi sabit ni subulun. Gitu. Jadi kalau subulun tu orang panggil jamak muannas. Gitu pula. Kalau jamak muzakkar tu subulun, gitu ya. Tak ada apa lah tu, lurah ya tu lah. Wa subuluddini, dan bermula jalanan bagi agama itu khabar al-ahkamu syar'iyyati, ialah segala hukum hakam yang dibangsakan pada syariat. Itulah orang panggil jalan agama, jalan agama. Dia bila kita sebut kata jalan agama ni ialah kena kepada hukum hakam syariat. Tu daripada hukum taklifinya, hukum wadainya. Nah, hukum syariat ni ada hukum wadai, hukum yang jadi hantaran dia. Apa kita kata sah syarat manik fasad sabab. Itu dia panggil hukum syarak wadai. Ada orang panggil hukum syarak taklifi. Nah, hukum syarak taklifi itu apa kita tahu dah lah. Tu wujub, hormat, tu karahah, tu an-nadbu, tu orang panggil hukum syarak taklifi. Jadi hidup kita duduk dengan wajib, hak mana wajib kita buat, hak mana sunat kita gomo buat, setakat kita mampu. Hak haram kita tinggal, kita tobat. Hak makruh kita usaha ke orang panggil tinggal. Tu usaha ke tinggal. Itulah maknanya orang panggil apa? Jalan agama tu, ikut jalan agama. Makruh di sisi demo, di sisi setengah orang tu boleh jadi wajib. Wal haqqu ay wal qaulul muhaqqaq. Itu. Wal haqqu ay wal qaulul muhaqqaq. Gitu dah. Wal haqqu, dan bermula pendapat yang tahqiqnya. Itu dah. Wal haqqu ay wal qaulul muhaqqaq, dan bermula pendapat yang ditahqiqkan dia tu huwa, ialah apa? Ialah subuluddin tu lah. Gitulah. Huwa, ialah apa? Subuluddin. Jalan agama tu apa ke jalan agama? Kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal ijma'a wal qiyasa wa huwa khilaf. Habis itu. Habis itu. Ada ni. Wal haqqu ay wal qaulul muhaqqaq, dan bermula pendapat yang ditahqiqkan dia tu huwa, ialah apa? Ialah subuluddin. Jalanan agama ni gapo gak jalanan agama ni? Kullu ma, tiap-tiap barang, wafaqa yang muwafaqahlah ia ma barang, al-kitaba akan Quran, was sunnata dan sunnah an-nabawiyah, wal ijma'a dan akan ijma' ulama, awil qiyasa atau qiyas fuqaha. Qiyas yang sahih lah maksudnya. Qiyas fuqaha nak qiyas yang sahih lah. Qiyas fasik dah jadi. Qiyas tak kena tak boleh dah. Waktu ke qiyas fuqaha dia panggil gitu. Antara maki-maki soalan itu tak ada wajah dia tak boleh dah. Tu. Jadi bila sebut kata jalannya agama tu ialah tiap-tiap benda hak muafakat benda tersebut tu akan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ni luahnya orang panggil ahli sunnah wal jamaah tu luah. Kalau bahaya kau Wahabi, Quran hadis ijma' dengan qiyas ada apa mana hala lazim. Kalau kira agak
Dadah tak ada sebut. Nah, dadah ada sebut, Panadol, ubat batuk, gapo pi kuda tak ada sebut dalam Quran. Nak pakai mana tu? Tak kena main wah Quran ada. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Pakai beres. Harus gitu ya. Nyanyi gitu. Tu pakai kiyah lah. Nah, pakai kiyah lah. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap mabuk tak arak, tiap-tiap arak tu haram. Maka tiap-tiap yang memabuk tu haram juga. Itu guna kiyah tu. Nah, jadi nama apa dia tak kira lah. Kalau boleh tenggelamkan akal-akal, menghilangkan akal-akal, maka ketika itunya haram juga, sama seperti arak. Walaupun orang panggil nama dia tu tak disebut dalam Quran hadis. Itulah orang panggil pentingnya ijma'. Pentingnya kiyah. Situ. Ya kiyah ni banyak pula. Kiyah istisna'i, kiyah mantiki, kiyah aulawi, macam-macam kiyah ada. Nah, kiyah iktirani, macam-macam kiyah. Pakai boleh sebut sajalah. Nah. Nak mari contoh pening pakai pening gitu. Wa huwa dan ia al-haqqu ni. Al-qaulul muhaqqaqu tadi tu. Pendapat yang tahqiq tadi tu khilaful batili, menyalahikan bagi pendapat yang batil. Pendapat batil tak tahulah. Tu wahwa dan ia al-haqqu ni khilaful batili, menyalahilah ia al-haq tu bagi pendapat yang batil. Pendapat yang batil tak tahulah lagu mana pendapat yang batil. Dia rekod sendirilah jalan agama ni kali. Qauluhu qaulun nazimi ghaira mubtadi'. Tu ghairu mubtadi' ni tarkib dia tu halun. Dia panggil tarkib ha ni. Halun ialah menjadi ha, i'rab jadi ha. Mana tarkib ha min qaulihi, daripada perkataannya nazim wa man tabi'. Jadi minta rahmat dan sejahtera tu turun di atas mereka yang mengikut akan jalan agama yang sebenar. Kalau gitu sadi wahwa dan ia wahwa al-haqqu tu salah tadi saya syarah tu. Wal haqqu tu bukan wal qaulul muhaqqaqu. La haula wala quwata illa billah. Silap. Wal haqqu ni nak syarah nu. Sabi. Ni lah gaduh-gaduh macam kita laju dia begini. Staf fu'ad pun tak ada tegur ya. Orang ada senyap. Orang lain pun ada tidur pun kan. Tak tahu. Nah, salah saya baca dia. Wal haqqu tu bukan wal qaulul muhaqqaqu tu dah. Salah, silap. Tarik balik. Salah, tak ada masalah. Nah. Biasalah tu salah tu. Nah. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada buat salah dan lupa. Wal haqqu tu ialah ni. Sabila dinil haqqi. Tu. Batuk dia bengong bahasa apa jadi bahasa tak sedap ya. Wal haqqu tu ialah nak syarah al-haqqi dalam mata tu. Jadi tak dijani syarah sabila dini. Tu subuluddin ai al-ahkamu syar'iyyati. Kalau gitu al-haqqi tu apa? Wal haqqu dan bermula hak sebenar-sebenar ni bagi tu. Silap syarah kat habis rekod gitu. Wal haqqu dan bermula hak. Sebenar ni. Ya al-haq ni salah satu nama Allah Taala agak. Nah, sebab itulah kalau dalam kitab-kitab tasawuf dia jarang panggil Allah. Dia panggil al-haqqi ta'ala, al-haqqi ta'ala. Nah, hak. Sebab tu kalau hak. Ada ni. Ubay tak ada ubay. Abu tak ada abu. Anal haq tak ada. Ada maksud. Kena tak asal lah ni. Apa yang alim dah abu. Nah. Ngelekeh yang ini Nurul lah apa barang ni. Jadi al-haqqu tu makna kebenaran. Kebenaran ni gapo gitu. Silap aku tadi. Wal haqqu dan bermula hak. Kebenaran itu ialah kullu ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyasah. Tiap-tiap barang yang muwafaqah lah ia barang akan Quran, akan hadis, akan ijma' ulama dan qiyas. Itulah dia panggil kebenaran. Itulah betul. Jadi kalau menyalahi
Maka orang panggil kebatilan. Itu. Wahwa dan ia al-haqqu ni khilaful batil. Menyalahi akan yang batil. Tu betul gitu. Wahwa wal qaulul muhaqqaqu khilaful batil tu dia bening. Dong, mana pendapat yang batil tak nak sebut lagi sebenarnya. Saya nak masuk bengong salah aku ni. Tu betul balik tu dah. Mana ada tu betul balik. Jadi wahwa dan ia kebenaran ke apa? Wahwal haqqu tu. Dan ia kebenaran ke apa? Kebenaran tu khilaful batili, menyalahi ke akal batil. Aduh. Jadi idza ja'al haq wa dhahaqal batil jamak tu. Nah, al haq tu mufrad. Apabila datanglah sebenarnya satu kebenaran, maka hilanglah sekalian kebatilan. Jadi Allah tak ada guna batil tu dengan banyak. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak adalah setelah satu kebenaran melainkan kemudian daripadanya itu kesesatan semua sekali. Itu dah. Habis itu. Kemudian qaulun nazimi ghairu mubtadi'. Ghairu mubtadi' ni tarkik halun min qaulihi wa man tabi'a wa man tabi'. Kalau kita baca dengan wakaf wa man tabi' lah. Baca dengan wasa wa man tabi'a lah dah. Wa man tabi'a sabila dinil haqqi, dan minta rahmat sejahtera tu turun juga di atas mereka yang mengikut akan jalan agama yang sebenar. Ikut akan jalan agama yang sebenar, hal keadaan tidak mengada-ngadakan, tidak mereka-rekakan. Itu lah. Ghairu mubtadi' itu jadi hal. Tarkib hal bagi mantabi'. Jadi mengikut, orang yang mengikut tadi. Mantabi' yang mengikut akan jalan agama yang sebenar ni, hal keadaan tidak mereka-reka, tidak buat bid'ah. Apa dia? Bid'ah. Wal mubtadi'u. Bukan bid'ah wal mubtadi'u kena ke orang ahli bid'ah. Wal mubtadi'u dan bermula fu ahlul bid'ah ni siapa? Huwa ialah wal mubtadi'u dan bermula fu mubtadi' fu ahlul bid'ah ni siapa? Huwa ialah man kharaja anil haqqi, mereka yang keluar meninggalkan kebenaran lil madruk. Nah, mereka yang keluar man kharaja, mereka yang keluarlah ia man anil haqqi, meninggalkan kebenaran, tinggal hak benar. Itu tinggal ahli sunnah wal jamaah. Nah, tinggal orang panggil pengajian Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, tinggal ikut a'immah mazahibil arba'ah, tinggal ikut masyayikhah turuqus sufiyah mu'tabarah. Maka ni orang panggil orang yang keluar daripada jalanan yang sebenar, tinggal jalanan yang sebenar. Tu orang panggil ahlul mubtadi', ahlul bid'ah. Itu siapa? Man kharaja anil haqqi, mereka yang keluarlah ia mereka meninggalkan kebenaran. Wahwa dan ia man kharaja anil haqqi, jadi mereka yang keluarlah ia mereka meninggalkan kebenaran ni al-mazmumu, iaitu yang dicela pada syarak. Syarak cela tu lagu tu. Syarak suruh ikut kebenaran. Sebab tu al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Al-haqqu bermula kebenaran itu ahaqqu an yuttaba', terlebih berhak, terlebih layak dan terlebih patut diikutkan. Tu kita jadi ta'assub. Pelik. Kata ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kau ana kalau dia ta'assub? Ahli sunnah wal jamaah ni tidak ta'assub. Dia manhaj tawassut, manhaj tawazun, manhaj tasamuh, manhajul ilmi. Itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan manhaj asabiyah, manhaj ta'assub. Jadi balik kita jadi manhaj ta'assub pula. Tu kok mana jadi lagu tu? Tu celah tu. Kebenaran itulah yang patut dan berhak untuk diikut. Jadi kalau sebenar, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berhujahlah. Kalau kamu kata kamu sebenar, kamu betul. Itu. Sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari ni kaki debat.
Ni nak ayat kau fok-fok mengaku Asy'ariyah ni. Imam Abul Hasanil Asy'ari ni kaki debat. Kaki debat. Kaki debat ke mana? Zaman duduk dalam Mu'tazilah pun kaki debat. Bila tinggal Mu'tazilah lah, memperkukuhkan orang panggil pegangan-pegangan salafun salih. Buat kaedah-kaedah susun silibus. Pun dia kaki debat. Tak boleh dengar di mana ada kuliah Mu'tazilah meretak bulu roma, pergi selalu dia. Pergi selalu. Pergi tu ke apa? Tanya soalan, pakai debat situ. Kalah ke? Tutup selalu dah madrasah tu. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi kalau kita mengaku kita Asy'ariyah, kena ikutlah Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kaki debat belaka tu. Kaki mujadalah belaka tu ni. Tapi bukan debat bodoh lah. Debat ilmiah lah. Kita dah. Tu cabar-cabar debat apa? Senyap. Tu tunggak adab pula dah. Kena tunggak akhlak kita tak baik berdebat. Pelik. Pelik asam Jawa kita ni. Macam mana ni? Jadi ahli sunnah wal jamaah kat asam Jawa. Ya jadi ahli sunnah sungguh lah. Sebab tu lah. Nak ngaji apa? Mantik. Nak ngaji orang panggil adabul bahthi wal munazarah. Itu. Habis itu. Qala al-ulama'u, telah berkatalah oleh ulama, al-bid'atu bermula bid'ah. Bid'ah ni lughatan dari segi bahasanya makana muhtara'an ala ghairi mithalin sabitin. Itu dari segi bahasa. Gapo dia bid'ah ni? Ni Pak Wahabi bid'ah. 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 Bid'ah kata. Hukumnya bid'ah. Ya pelik. Bid'ah ni bukan hukum. Kalau hukum bid'ah tu gapo dia janji harianya. Talabul fi'li, talaban jaziman ko bi ghairi jazimin ko, apa orang panggil bid'ah tu hukum. Bid'ah bukan hukum. Nak jadi hukum, kena wahai hukum lah. Bid'ah karahah, bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, baru jadi hukum. Tu hukum mana? Wajib, haram, makruh, sunnah, harus tu hukum. Dia dah. Amalan ini hukumnya bid'ah. Pelik. Kalau hukumnya bid'ah, masuk neraka kau masuk syurga ke kena? Masuk neraka tu. Berat lagu tu. Bid'ah ni ada hak wajib, ada hak sunat. Kenapa? Karena bid'ah dari segi bahasanya, makana barang yang adalah ya barang tu mukhtara'an, jadi reka-rekaan ala ghairi mithalin sabiqin, di atas ketiadaan perumpamaan yang sebelum. Tak ada contoh dia panggil. Sebab tu Tuhan buat langit bumi ni bid'ah. Mana? Badi'us samawati wal ard. Tuhan ni sang pembid'ah nombor 1. Tuhan ni badi'us sama. Tuhan ni bid'ah. Tuhan ni Tuhan ni sang pembuat bid'ah apa? Dia buat langit bumi ni reka tanpa ada contoh. Tanpa ada misal sebelum. Bukan bumi duk tiru planet Pluto mana dak. Bumi, planet Pluto. Tu buat ni. Bintang cakrawala ke apa bukan duk tiru model ni. Plan ni dah. Tu bid'ah tu. Mana buat reka-reka satu perkara, mana barang yang adalah ia barang tu jadi reka-rekaan tanpa ada contoh yang terdahulu. Itu dia panggil bid'ah dari segi bahasa. Tu makana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq. Wa syar'an, atah berkata lughatan. Atah berkata lughatan. Ai qala al-ulama al-bid'atu syar'an. Telah berkata oleh ulamanya bermula bid'ah dari segi syarak pula. Apakah bila sebut kata bid'ah dalam bab agama ni, apakah makna dia kehendak? Definisinya orang panggil. Itu tentang ta'rif. Ma uhditha ala khilafi amri syari'i. Selalu dah. Barang yang dicipta, diada-adakan. Ma uhditha, barang yang diada-adakan ala khilafi amri syari'i. Di atas menyalahi perintah syari', perintah Tuhan. Itu orang panggil bid'ah pada syarak. Bid'ah syar'i ni apa? Barang hak direka-rekakan dia tu di atas menyalahi perintah Tuhan. Tuhan suruh semaya, dia menyalahi, tak semaya. Tu orang panggil bid'ah tu. Tuhan larang minum arak, dia minum arak. Bid'ah tu dia panggil. Tu reka perkara hak menyalahi ke perintah Tuhan. Itu dia panggil bid'ah.
wahya dan bermula ia bid'ah syarak ni, bid'ah dari segi syarak ni, min haitsu daripada sekira-kira hiya munqasimatun, ia bid'ah tu dibahagikan ila aksamin kepada beberapa bahagi. Khabar bagi wahya khamsatun, ialah 5. Oh, ada 5 Nabi dengar ni. Nah. Tu. Tu. Nah, Pak Wahabi ni dia hadis yang paling lancar sekali ingat tu. Kullu bid'atin dhalah, kullu dhalalatin finnar. Mudah. Susah masalah. Pakai guna tu. Dah. Pergi ke mana? Tu tanah air mana, negeri mana, negara mana, benua mana. Pakai tu senyap dik. Senyap lah. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Susah masalah. Rayak ke dia kata bid'ah ni dari segi dia sekira-kira dia dibahaginya kepada beberapa bahagi ialah 5. Ada 5 bid'ah ni. Mana 5-nya badak? Ahaduha, pertamanya daripada 5 wajibun bid'ah wajib. Tengok. Ni baru panggil bid'ah dari segi hukum. Bid'ah dari segi hukum ada hak wajib. Mana bid'ah wajib Pak? Wa dan ia wajib ni, bid'ah wajib ni. Ma tanawalathu, barang yang diperoleh ataupun dipercapailah, diperdapatlah. Boleh juga ikutlah nak terjemah mana pun. Ma tanawala biasa tu kita mencapai gitu. Ma tanawalathu, barang yang dipercapailah akan dia, mana diperdapatlah akan dia, diperolehlah akan dia barang qawaidul wujubi, oleh segala kaedah-kaedah wajib. Perkara tu didapatkan dia segala kaedah-kaedah wajib. Maka benda tu jadi wajib. Supaya kita kata tu. Pakai wayar pahit. Air ni guna wayar pahit, guna pahit air. Nah, tak ada zaman Nabi tu. Tak ada zaman Nabi tu orang panggil guna pahit air ni. Pahit plastik made in China pula tu. Tu. Apa tu? Apa tujuannya nak guna pahit air ni? Nah, tujuannya untuk ambil air semaya. Maka air semaya tu wajib tak? Ambil semaya tu wajib kalau nak semaya wajib. Nak semaya sunat jadi sunat. Nak semaya zuhur asar maghrib isyak jadi wajib. Wajib lah orang panggil air semaya. Maka tak dapat orang panggil nak ambil air semaya kalau tak ada air pahit. Maka tu. Hijau orang panggil buat apa ni? Buat pahit air ni. Sambung pahit apa semua tu. Wajib juga. Walau tak nak zaman Nabi tu. Apa? Sebab masuk dalam kaedah wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Barang yang tidak sempurnalah, benda wajib melainkan dengan dia dengan barang, maka barang tu wajib juga. Gitu juga sekolah-sekolah agama ni, pondok-pondok madrasah tahfiz. Mana ada zaman Nabi? Nabi tak buat universiti Islam. Parti Islam. Mana ada zaman Nabi? Tapi apa tujuannya? Tujuan duk buat parti Islam tu supaya kita dapat dakwah Islam lah. Tu. Supaya kita boleh bersuara lah hak kepentingan orang Islam dalam parlimen ke apa. Tu tujuannya. Hak besar sekalinya. Maka bersuara ke orang panggil menyuara ke hak agama Islam ni untuk negara ni. Wajib tak? Wajib. Tegak hukum agama tu wajib. Maka perkara-perkara yang nak boleh menyampaikan kepada benda wajib, maka wajib juga. Sama. Ngaji ilmu agama ni wajib fardu ain. Maka tak dapat ngaji kalau tidak sekolah, maka kena buat sekolah. Buat sekolah pun wajib juga. Itu orang panggil bid'ah wajib. Tengok. Dia senang pakai masuk neraka lalu buk bid'ah. Wa adillatuhu, dan dalil-dalilnya adillatuhu ni atas pada qawaid. Atas pada qawaid. Mana ma tanawalatul adillatul wajib. Adillatul wajib. Barang yang diperdapatlah, yang dipercapailah. Tu. Yang diperolehlah akan dia barang segala dalil-dalilnya, dalil-dalil wajib. Tu. Wajib daripada apa?
minasyara'i, wajib tu wajib syarak, bukan wajib akal, bukan wajib adat. Nah itu ni wajib syarak lah. Barulah orang panggil jadi bid'ah wajib. Mana misal dulu kata duwinil Qur'ani, seperti menulis ke Quran. Zaman Nabi itu tak ada lah di buku ke Quran, jadi cukup satu mishaf. Kalau ditulis pun tidak cukup, tak lengkap. Yang tak lengkap ditulis tu pula tidak bertitik, tidak berbaris. Tengok. Banyak dah bid'ah lagi kan. Tu jadi Nabi tak buat tu Quran mishaf tu. Jadi orang kafir Wahabinya duk baca Quran mishaf tu. Nak hafal. Nak tulis pun tulis sikit-sikit je. Kalau hak sikit-sikit tu jangan letak baris, jangan letak titik. Zaman Nabi tak ada baris dan titik. Siapa hak letak baris? Tak baris zaman Sayyidina Ali. Kupu Quran mishaf ni zaman Sayyidina Osman lengkapnya. Abu Bakar dah dia ni. Umar bagi nasihat atau Bakar kata, bagaimana aku nak buat? Tu panjang tengok dalam kitab Tahqiqul Bid'ah. Sedap boleh sekali syarah tu, Tahqiqul Bid'ah tu. Dalam tu dia cerita hadis-hadis pasal bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Antara lain menghimpun mishaf. Nah, ketika mana Sayyidina Umar cedek kepada Sayyidina Abu Bakar. Cedek kata himpun Quran jadi satu mishaf. Abu Bakar pun takut lah dah. Tu Abu Bakar kata, bagaimana boleh aku nak buat benda yang tidak dibuat oleh Nabi, hei Umar. Tengok. Tapi nak Umar kata, hak ni mau lek hak ni. Untuk agama ni. Aku bimbang takut puak-puak hufak ni bila mati banyak syahid di dalam medan peperangan. Sikit lagi demo tak reti Quran, sudah. Tu bila Sayyidina Umar kata gitu, Abu Bakar kata molek juga. Maka itulah orang panggil mula-mula jadi nak dihipung, nak jadi hipung Quran. Zaman Sayyidina Osman lengkap. Jadi misal Osman ni, kemudian zaman Sayyidina Ali diletakkan bagi oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Lama kelamaan diletak pula titik oleh Imam Ahmad Al-Farahidi. Itu. Nak ceritanya siapa letak titik tak bagi? Bukan Nabi. Bukan sahabat. Tabi'in dah tu. Tu tengok. Jadi kalau ayat kafir Wahabi nak baca Quran original kan, jangan duk baca Quran lain ni Tak ada boleh baca, tak ada titik tak bagi. Tu ni hak Wahabi hak baru belagak banyak ni. Suruh dia baca Quran hak tak ada titik tak ada bagi. Gak bunyi tak. Tu takut tak bunyi kau satu. Senyap di. Tu senyap di. Hak ada titik dah bagi wala bowling begitu. Ada titik dah bagi wala bowling. Tapi agak nak ayat kau kata ahlul bid'ah, tak ada bid'ah. Tengok kata duwinil Qur'ani seperti menulis ke Quran, wasyara'i, tulis ilmu-ilmu syarak. Zaman Nabi tak ada ilmu fiqh. Sebab tu kalau kata ngaji wak gapo sifat 20, tak ada zaman Nabi. Ayat dia. Ilmu tajwid tak ada zaman Nabi. Ilmu qiraat. Ilmu tafsir, usul tafsir, usulul hadis, ulumul hadis, jarh wa ta'dil. Ilmu ilal tak ada lah kau tu zaman Nabi tu. Usul fiqh, qawaid fiqh tak ada zaman Nabi. Lepas tu pasal ngaji dia tak ada zaman Nabi. Bid'ah wajib ayat dia, bukan bid'ah tu sesat haram lah kau ada. Tu. Bila tu kait pada kata tadwin. Kait pada kata tadwin. Iza khifa 'alaiha, apabila ditakuti di atasnya, di atas apa di atas Quran tu lah. Di atas Quran dengan hukum syarak tu, iza khifa 'alaihi, apabila ditakutilah di atasnya, di atas Quran dengan hukum syarak tu, ad-diya'u, oleh kesia-siaan. Takut disia-siakan. Kerana apa? Fa inna tablitu tufa ta'liliyah. Bapa tu jadi orang panggil bid'ah wajib tulis Quran, tulis hukum syarak tu. Fa inna tabligha, kerana sesungguhnya menyampaikan ilmu Al-Quran liman ba'dana, kemudian kepada mereka yang kemudian daripada kami ni.
Liman ba'dana minal quruni. Fa inna tabligha, karena sesungguhnya menyampaikan ilmu Quran ko ilmu syarak ko liman kepada mereka ba'dana yang kemudian daripada kami minal quruni daripada kurun zaman ni khabana wajibun ijma'an, ialah wajib secara ijma'. Nah, menyampaikan Quran ni, menyampaikan ilmu agama ni wajib secara ijma'. Tengok dah. Jadi kalau tak tulis Quran, tak tulis ilmu-ilmu agama, maka bimbang takutnya disia-siakan, putus jadi. Wa ihmaluha, dan menghampakan, mensia-siakan zalika, akan demikian itu Quran dan hukum syarak, ilmu-ilmu syarak ni haramun ijma'an, ialah haram dengan secara ijma'. Tu. Mana ada zada ba'dun ta'akhiri. Tak habis itu, habis ijma'an. Titik situ dulu dah. Wazada, wow tu kalau bolehnya awak mari tepi tak apa. Wazada ba'dul mutaakhirin, dan telah menambahlah oleh sebahagian ulama mutaakhirin. Dia tambah ke apa? Dia tambah lagu ni. Wa minal bid'il wajibati, dan setengah daripada bid'ah yang wajib, alal kifayati, wajib dari itu di atas kifayah. Di atas fardu kifayah, maknanya wajib di atas fardu kifayah, ialah al-ishtighalu. Wa minal bid'ah itu khabar muqaddam, al-ishtighalu tu mubtada muakhar dah. Tu. Ishtighalu bi ulumil arabiyyati, ialah bersibuk-sibuk pada ilmu Arabiyah. Sudah. Masuk. Bersibuk-sibuk dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-mutawaqqifi yang terhentilah alaiha, di atasnya, di atas ulumil Arabiyah tu, fahmul kitabi was sunnati, terhenti oleh fahamkan Al-Quran dan Sunnah. Tu tengok dah. Jadi nak faham Quran hadis, kena mengaji bahasa Arab. Pas zaman Nabi ada ke bahasa Arab ngaji ilmu nahwu sarah? Tak ada. Kan nahwi was sarfi wal ma'ani wal bayani. Seperti belajar ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bada', wal lughati, dan ilmu bahasa. Tu tak ada zaman Nabi juga. Tapi kalau tak belajar ni bagaimana nak faham Quran hadis? Tengok. Maka ketika tu fardu kifayah. Bid'ah wajibah dia panggil. Bid'ah wajib tu dia panggil. Bukan bid'ah dhalalah dah. Bi khilafi hal kadang menyalahilah al-arudi. Menyalahi bagi ilmu arud. Jadi ilmu arud ni ilmu lagu-lagu syair Arab. Wal qawafi, arud wal qafiyah ni sekali dah. Jadi hak tu tidak fardu kifayah dah. Ia macam belajar melodi lah. Belajar melodi ada bahawasi lah, bahar rojas lah. Itu ni, macam-macam bahar lah. Ada mustafil macam-macam. Antum mengaji arab, peningkat lah kau. Ngaji tu ngaji, kalau suruh baca kitab kau, gigit jari tu. Nak payah-payah pula. Hak tu tidak fardu kifayah tu dah. Tu tidak fardu kifayah. Belajar ilmu arud qafiyah tu tidak fardu kifayah, hanya sunat je dan haruh je. Setengah ulama kata haruh je, tidak naik sampai tahap sunat. Tapi kata setengah ulama oleh kerana kalam-kalam syair ni orang Arab dulu dia pandai bersyair, sebab itulah setengah daripada rujuk ke sahabat apabila nak faham Quran ni, dia akan rujuk kepada syair jahili, syair Arab jahiliyah. Bagaimana kau orang Arab ni istimalkan, menggunakan makna bagi satu-satu perkataan. Itu apabila tidak ada penjelasan.
Jadi kena kata-kata setengahnya naik ke tahap sunat juga belajar ilmu arud dan qafiyah wal qawafi. Wa nahwiha, dan seumpama arud dan qafiyah ni ada lagi lah ilmu lainnya. Ilmu-ilmu hak tidak terhenti kalau orang panggil nak faham agama tu dengan dia. Dah. Kalau ilmu tu terhenti nak faham agama dengan dia, tu fardu ain. Kalau ilmu tu terhenti nak faham Quran hadis dengan dia, maka tu jadi fardu kifayah. Wa tamyizi dah, baca wa tamyizi dah. Atah pada kata wa tamyizu lah. Atah pada kata tadwini. Atah pada kata tadwini ni, wa tamyizi ni atah pada kata tadwin ai katamyizi sahihil ahadithi min saqimiha. Tu mana lagi bid'ah wajib? Seperti membezakan yang sahih daripada segala hadis-hadis. Wa tamyizi sahihil hadithi min saqimiha. Seperti membezakan sahih segala hadis-hadis daripada sakitnya nyonya hadis. Mana hadis ada penyakit panggil, ada orang panggil penyakit. Ni ngaji ilmu mustalah hadis tu tak ada zaman Nabi tu, tak ada zaman Nabi. Habis itu wa tadwini nahwil fiqhi wa usulihi wa adillatihi wa raddi. Kita nak berhenti mana ni? Kita berhenti wa tamyizi sahihil ahadith, boleh dah? Kita berhenti situ dulu Ustaz. So nak berhenti belakang tu letih berebak kita. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa lana husna bi hurmatihi. Wasallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.